Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya dan demikian lagi kan? Okey. Kita syarat yang kedua, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sapu di atas dua khuf, ataupun dalam bahasa kitab dikata dua moza. Khuf moza ni adalah suatu yang dinamakan sebagai sarung kaki yang menutupi kawasan fardu. Sapu di atas khuf adalah sebagai ganti daripada basuh kaki pada ketika berwuduk. Maka ada syarat-syarat dia yang perlu dipenuhi untuk membolehkan kita sapu di atas khuf sebagai ganti daripada basuh kaki. Jadi katanya syarat yang kedua, mesti kedua moza itu menutup tempat fardu, iaitu qadam, tapak kaki, serta kedua mata kaki daripada sekalian pihak, depan, belakang, tepi kanan, kiri, atas, bawah, kena tutup belaka. Mereka pihak yang di atas, maka tidak disyaratkan menutupi dia, kerana alas kaki yang penting adalah bahagian bawah. Kita sebenarnya alas kaki yang penting bahagian bawah. Sebab itulah bahagian atas tak ada masalah, tidak tutup pun. Jadi kalau pakai kasut buk, bahagian atas terbuka, tak ada masalah, tetap boleh sapu di atas kasut buk itu. Katanya, maka iaitu akas menutup aurat. Akas maksudnya akas sebalik menutup aurat. Dia menutup aurat, kita nak tutupkan daripada pandangan mata. Jadi hak yang disyaratkan keliling bahagian atas, manakala bawah tidak disyaratkan. Lain di antara masalah khuf dengan aurat. Maka tiada memadai moza yang tiada menutup tempat fardu. Contoh sebab carik atau berlubang, dan jikalau sedikit sekalipun. Okey, itu kita baca dah. Sini tempat kita. Dan demikian lagi. Demikian lagi ni maksudnya sama jugalah. Jika nyata kelihatan suatu daripada tempat fardu pada jahitnya moza, maka iaitu tidak memadai. Jadi kawasan tempat jahit sana tu masuk jarum oleh kerana kasar sangat jarum sampai ke ada lubang. Yang mana daripada lubang tersebut nampak nyata jelas kaki. Itu maksud dia. Dan demikian lagi jika nyata kelihatan nampak suatu daripada tempat fardu, satu juzuk daripada tempat fardu nampak pada jahitnya moza. Lubang yang jarum, dia kadang-kadang jarum ni apabila jarum kasar, maka lubang jadi luar, maka iaitu tidak memadai. Dia lubang jahitan memadai hanya sekadar kalau air masuk kat tu tak ada masalah. Di asalnya khuf ni disyaratkan mesti air tidak masuk ke dalam khuf sampai ke kaki. Itu disyaratkan. Melainkan kalau air masuk melalui lubang jahitan, waktu dimaafkan. Tapi kalau lubang jahitan terlalu luas sehingga nyata satu juzuk daripada kaki melalui lubang tersebut, maka tidak memadai. Itu maksud dia. Dan hanya saja dimaafkan terus air pada jahitnya moza. Waktu dimaafkan. Maksud dia dimaafkan terus air pada jahitnya moza. Jadi kita kena faham begini.
Dia sekarang ni, katakanlah ni kasut, sebagai contoh ni kasut. Antara syarat boleh kita sapu di atas kasut ni, mesti air saat itu tidak sejak masuk ke dalam. Kalau air itu sejak masuk ke dalam, maka tak boleh. Contoh kita kata sarung kaki itu diperbuat daripada kain. Kain pula kain nipis. Kalau kita titik air memang rasa pada dalam kaki, maka tu tidak memadai sapu di atas khuf tersebut ataupun di atas alas kaki ataupun sarung kaki itu. Baik. Lepas tu pada sarung kaki itu dia ada kawasan yang kita jahit. Dia ada kawasan jahit. Kalau masuk air melalui kawasan jahit itu tak ada masalah, dimaafkan. Tapi dalam bab terdedah ataupun terbuka cari ada lubang yang nampak kaki, tidak dimaafkan walaupun melalui lubang jahitan. Tu ingatkan begitu je. Maka tiada memadai moza yang tiada mana dan hanya saja dimaafkan terus air. Terus air ni air dapat masuk pada jahitnya moza. Kerana sukar memeliharakan daripadanya, tu payah dah. Biasa dah tempat jahit memang kita kena tebuk, memang masuk air tu memang payah dah. Nak jaga air tak boleh masuk melalui lubang jahitan. Kata jadi lagi, tetapi memadai moza daripada kaca yang hening. Kaca yang hening. Kaca yang hening. Mana benda yang hening ni? Yang jernih. Jadi nampak kaki dalam. Kasut yang terbuat daripada kaca. Tahan kaca kukuh sungguhlah. Lepas tu, yang mana nampak kaki dalam, boleh tak ada masalah. Dan jikalau tiada menutup, ia akan tempat fardu daripada penglihatan mata sekalipun. Dah kaca yang jernih, mana jelaslah kawasan yang tempat wajib kita basuh tu nampak. Dia bukan kira tertutup pada penglihatan, tapi dia kira tertutup daripada air. Itu maksudnya. Kerana yang maksud di sini menutup tempat fardu daripada terus air kepadanya, bukan menutup daripada penglihatan mata. Maka iaitu bersalahan, berbeza dengan hukum menutup aurat. Aurat lain. Aurat ni nak, yang penting nak menutup anggota tersebut daripada pandangan mata. Sebab itulah menutup aurat dengan kaca yang jernih dan memadai, walaupun orang dah nak sentuh. Nampak lah. Nampak. Walaupun orang dah nak sentuh, maka tidak memadai. Baik. Katanya dan jikalau ada moza itu berlapis dan cari lapisnya yang di luar atau yang di dalam, maka tiada mengapa, maka iaitu tiada mengapa, tidak mengapa, maka iaitu tidak mengapa. Mana? Jika ada lapisnya yang tidak cari itu kuat, dan jika cari kedua lapisnya yang di luar dan yang di dalam, maka ditilik. Jika berbetulan kedua cari itu, maka iaitu tiada memadai. Dan jika tiada berbetulan keduanya, maka tiada mengapa. Demikianlah hasil yang tersebut dalam kitab Tuhfah. Okey, sekali lagi. Kata dan jika cari kedua, mana? Dan jikalau ada moza itu berlapis. Maksud dia berlapis, kita kata ada dua lapis. Sarung kaki, alas kaki saat ni ada dua lapis. Ni satu lapis, lepas tu ni lapis yang kedua. Dia ada dua lapis. Satu, dia bukan dua. Satu, tapi kain dia saat itu dua lapis. Dia benda tu saja. Bukan, okey, pakai satu sarung kaki, lepas tu pakai sarung kaki yang kedua. Pakai satu sarung kaki, lepas tu pakai kaki. Itu masalah lain. Hak ni benda tu satu, tapi ada dua lapis. Tiba-tiba salah satu daripada dua lapis ni cari. Hak ni hak yang dia bincang. Katanya lagu mana? Dan jikalau ada moza itu berlapis dan cari lapisnya yang di luar atau yang di dalam, okey, hak ni cari atau hak ni saja, maka iaitu tiada mengapa, tak ada masalah. Jika ada lapisnya yang tiada cari itu kuat, okey, cari hak ni tapi hak ni masih lagi kira kuat, tak ada masalah. Kalau cari hak ni tapi hak ni masih lagi kuat, tak ada masalah. Hak yang ada olehnya dua lapis, tapi hak yang cari saat itu hak yang kuat, hak nak cari itu hak yang tidak kuat. Maksud contoh, hak yang nak cari itu adalah kain. Hak dalam tu memang kulit, hak luar tu kain.
sebagai contoh kan, maka tu tak boleh lah. Jadi dikata tidak mengapa jika ada lapisnya yang tidak cari itu kuat. Kuat ni maksudnya tahan. Dan jika cari kedua lapisnya yang di luar dan yang di dalam, hak ni pun cari, hak ni pun cari. Cari baka, hak tadi salah satu. Maka ditidik. Ditidik ni nanti dulu, tengok dulu. Kan? Jika berbetulan kedua carinya itu, maka itu tidak memadai. Berbetulan ni hak atas sini, hak bawah pun sini, maka itu tidak memadai. Dan jika tiada berbetulan, hak atas sini cari, hak bawah belakang ni, maka iaitu tiada mengapa. Tak ada masalah. Demikianlah hasil yang tersebut di dalam kitab Tuhfah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita apabila kita bincang apa yang disebut dalam kitab, kita kena faham bahawasanya apa yang disebut dalam kitab ni adalah persoalan, jawapan kepada persoalan-persoalan yang akan bermain di dalam pemikiran orang yang belajar bab ni. Ketika kita kata wala khuf yang boleh kita sapu, mesti khuf saat itu tidak cari. Maka khuf ni dia ada bermacam-macam jenis. Ada hak yang khuf selapis, ada hak yang dua lapis. Kalau hak yang selapis cari, tu jelas tak boleh kalau nampak kawasan fardu. Sekarang ni kita kata memang cari, tapi masalah dia ada dua lapis. Ini perlu dibincangkan. Tu dipanggil dia kemusykilan yang akan hadir di dalam pemikiran orang yang mengkaji permasalahan ni. Jadi dia kalau memang cari, tapi cari ada selapis lagi. Okey, kita nak tahu cari orang selapis lagi, orang ada selapis lagi. Selapis lagi kukuh ke tak? Kalau kukuh tak ada masalah. Kalau dia kukuh, maka tidak dibolehkan. Okey, boleh faham kan? Cari dua-dua. Okey, cari dua-dua tempat yang berbeza ke tempat yang berlainan. Yang penting kena kukuhlah kedua-dua. Tempat yang sama. Strik teguh. Okey, itu jelas sebab nampak kawasan fardu. Tempat yang berbeza. Jadi tempat yang berbeza tak nampak. Kawasan tu sekat dengan lapis yang kedua, kawasan ni sekat dengan lapis yang kedua. Maka dibolehkan sapu di atas dua khuf itu. Ini dah yang disebut dalam kitab Tuhfah. Seterusnya syarat yang ketiga, hendaklah ada kedua moza itu suci. Mestilah kedua moza itu suci. Maksudnya diperbuat daripada kulit. Kalau diperbuat daripada kulit, mesti kulit itu adalah kulit binatang yang suci ataupun binatang yang najis selain daripada anjing dan babi, tapi setelah daripada disamukkan. Di kulit binatang pernah kita bincang sebelum daripada ni. Dia kulit binatang, ada kulit binatang hak yang najis, ada kulit binatang hak yang suci. Kulit binatang hak yang suci adalah kulit binatang yang disembelih dengan sembelihan yang dinisbahkan kepada syarak adalah suci. Kita sembelih lembu, lepas daripada sembelih lembu kita ambil kulit, maka kulit adalah suci. Kita sembelih kambing, kita ambil kulit, kulit adalah suci. Jadi kalau kita kulit itu boleh kita makan, boleh kita makan. Dan ada setengah tempat saat itu apabila disembelih kambing dia lapah kulit, dia bakar-bakar bulu je. Dia bakar-bakar bulu, makan sekali dengan kulit, sedap. Nanti kan buat sekali. Biasa makan tu Haji. Biasa makan kan. Tapi kena cari kambing hak muda-muda, jangan cari hak tua. Tua ni kulit jadi kerah. Tambah kita pula tua, gigi dak gerak, empat jalang lah. Jadi macam kan benda getah basikal tu. Jadi begitu kalau kulit lembu. Kulit lembu kalau kita sembelih boleh makan kulit itu. Walaupun tempat kita tak makan. Ni di negeri kita ni, di Terengganu jarang orang makan kulit lembu. Tapi di Indonesia dimakan kulit lembu. Di Thailand dimakan kulit lembu. Di Kemboja makan kulit lembu. Begitu juga hamba pernah cerita hamba pergi di mana melupa dah, Felda mana je dekat sepadang di antara Pahang dengan Negeri Sembilang, melupa dah. Hamba kuliah situ. Jeputang suatu ketika tu. Lepas tu sebelum pergi tu dia pengusi telefon kami, Ustaz nak makan tak? Ustaz boleh makan tak gula belulang? Belulang dia, belulang lembu kata. Tegar kita pergi sebab dia kata nak buat banyak barang mahal dia kata. Sedap kok. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kulit binatang yang kita sembelih, yang mana sembelih saat itu cukup syarat-syarat dia, maka kulit dia suci. Tak perlu sama dia pun. Kulit dia suci. Okey, selesai satu. Tiba-tiba kulit itu kita buat kasut, kita buat selipar, kita buat alas kaki, maka boleh pakai. Sah kita sembahyang dengan kulit tersebut.
Dan antara kulit yang suci lagi adalah binatang tu bukan kita sembelih, binatang tu mampu. Sama ada binatang boleh makan daging dia ataupun tidak, tak kira. Binatang mampu. Jumpa lembu mampu, kambing mampu, rusa mampu, kijang mampu, rimau mampu. Baik, selain daripada anjing dan babi, kita ambil kulit dia, kita pun samuk. Lepas daripada kita samuk, maksud samuk ni adalah kita menghilangkan perkara-perkara yang ada pada kulit yang boleh merosakkan kulit. Benda lemuk, kita buang lemuk, kita buang daging, buang urat-urat yang itu. Benda tu boleh merosakkan kulit. Kalau buang benda tu, kulit akan tak rosak dah. Baik, maka kulit itu bertukar menjadi suci. Jadi syarat mesti kasut yang kita nak sapu saat itu mesti kena suci. Jangan najis. Dan jangan juga mutanajis. Mesti kena bersihkan dulu. Sebab kita nak sembahyang kan? Nak sembahyang macam mana kasut yang mutanajis kita nak sembahyang, melainkan najis yang dimaafkan, waktu masalah lain. Syarat yang ketiga hendaklah ada kedua mozaik itu suci. Dan jika tiada ada ia halal sekalipun, walaupun tidak halal, yang penting suci, maka memadai mozaik rampasan atau curinya. Bukan kata memadai boleh curi, boleh rapah, bukan. Masalah curi bab lain, masalah rapah bab lain. Maksudnya nyegi bahan kasut orang. Di bahan kasut orang, mari masjid, jadi dia tak pakai beli dah kasut dia. Nampak kasut buruk, pergi masjid bahan kasut orang baru. Gitulah kerja dia. Tapi semayang dia jaga. Curi je tak boleh. Dan nak tinggal. Sebagai contoh, nasallallahu salamatu wal afiyah. Jadi siapa masa dia nak sapu di atas kasut yang dicuri saat ni. Okey, apakah hukum? Hukum dia adalah dibolehkan. Yang penting kasut saat itu adalah suci. Manakala bak dia curi saat itu tu bak lain. Waktu dosa kerana dia curi. Macam kita gini ya, macam kita pakai kain, kita menutup aurat dengan kain yang dicuri. Bukan kita, orang lain. Benda yang tak comel tak contoh kita. Seorang tu dia semayang dan dia menutup aurat comel, dia tutup aurat siap pakai jubah serubang, tapi pakaian tu curi. Bukan pakaian yang halal bagi dia. Maka semayang dia sah. Kerana dia telah menutup aurat. Cuma dosa kerana dicuri pakaian tersebut. Atau yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Kasut yang diperbuat daripada emas. Tahu berat nang kalau kasut berat buat daripada emas. Berat emas bukan rengang emas ni. Ataupun perak. Dia sebenarnya orang lelaki, dia tidak boleh pakai perhiasan emas. Begitu juga orang lelaki tidak boleh pakai bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, tak boleh. Dia buat kasut dengan perak terus. Dia pakai kasut tu, dia sapu di atas kasut tersebut. Daripada segi hukum sah. Yang penting benda tu suci. Masalah haram tu sudut lain. Katanya jika ada sekedar itu suci, maka tiada memadai moza yang najis ainnya. Zat dia najis, diri dia najis, tu ain. Seperti yang diperbuat daripada kulit bangkai yang tidak disamuklah, atau yang kena najis dengan najasah yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, contoh sikit aja darah, tu lain. Atau yang kena najis dengan najis yang tidak dimaafkan atas itlaq. Atau yang kena najis dengan najasah yang dimaafkan tetapi disapunya pada tempat najasah. Tempat najis disapu. Apabila darah sikit tiba-tiba pergi sapu tempat darah, jadi dimaafkanlah pula tempat tersebut. Katanya kerana tiada sah sembahyang dengan dia, dengan najis yang tidak dimaafkan. Tetapi jika disapunya pada tempat yang lain daripada tempat najasah hak yang dimaafkan, maka iaitu memadai dan sah sembahyangnya dengan dia. Maksudnya tempat hak yang ada darah sikit belakang ni dia sapu, depan ni dah kena tempat tu, maka tak ada masalah sebab sikit darah dimaafkan. Syarat yang keempat, hendaklah ada kedua mozaik itu kuat, kukuh. Cakap kita kukuh lah. Sekira-kira dapat berturut-turut berjalan atasnya. Maksud dia dapat berturut-turut, nak teruskan berjalan gi mari tak ada masalah. Dengan tiada memakai kasut. Kita nak pakai dia saja boleh. Kerana berulang-ulang gi mari pada menghasilkan segala hajat yang dikehendaki kepadanya. Ada keperluan kita nak pergi ambil barang situ, pergi ambil barang sini, pergi situ, pergi sini. Maka kalau kita pakai benda tu memang kukuh, tak rosak, tak punah, tak cari, tanpa kita memakai kasut yang lain,
maka barulah boleh kita sapu. Sebab itulah stokeng tidak dibolehkan. Stokeng tidak dibolehkan. Dan stokeng sebenarnya tidak dibolehkan. Stokeng kita ni tidak dibolehkan menurut pandangan 4 mazhab. Kalau mengikut kaedah 4 mazhab tidak dibolehkan. Di sana ada hadis yang menyebut bahawasanya dibolehkan ataupun Rasulullah pernah menyapu di atas jawarib stokeng. Memang ada hadis. Dia dalam bahasa Arab stokeng ini dipanggil jawrab. Jawrab makna stokeng. Memang ada hadis yang pernah Rasulullah sapu di atas stokeng. Cuma kata ulama, hadis yang berkenaan Rasulullah sapu di atas stokeng saat itu, kita jangan letak stokeng yang di zaman kita. Dia kadang-kadang benda tu nama sama tapi hakikat berbeza. Stokeng di zaman kita fungsi dia tidak sama dengan jawarib pada suatu ketika dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawarib di zaman Rasul adalah suatu alas kaki yang dapat menghalang ataupun yang dapat menjaga kaki daripada benda yang dapat menjaga kaki ketika kita berjalan. Maksudnya ia menjadi alas kaki. Ada beberapa orang ulama yang menulis permasalahan ni. Amba lupa dah nama seorang tu. Amba ada buku dia. Yang mana dia mengkritiklah pandangan yang mengatakan boleh sapu di atas stokeng. Tetapi adalah segelintir ulama masa kini mengatakan boleh sapu di atas stokeng. Tapi pandangan tu sebenarnya adalah pandangan yang tidak tepat dan menyalahi mengikut kaedah 4 mazhab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan stokeng tebal. Stokeng tebal tu ada perbincangan. Stokeng tebal. Kalau stokeng nipis macam orang pakai leni tu, kalau kita pakai stokeng sahaja, buat pergi jalan di kedai tu balik bola memang rabak stokeng tu. Memang tak tahan. Mesti kena pakai benda lain bawah stokeng tu baru dah tahan stokeng tu. Tu pun kadang-kadang dah tak tahan juga. Main stokeng murah kaki pecah belakang. Tumit pecah. Stokeng murah. Pakai sekejap aja. Beli hari ni pergi kerja balik kan bocor dalam belakang Padahal pakai sekali kasut dah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya mana sat ni? Syarat yang keempat hendaklah ada kedua mozaik itu kuat. Sekira-kira dapat berturut-turut ni berterusan berjalan atasnya dengan tidak memakai kasut. Untuk kerana ni cakap kita untuk berulang-ulang, cakap kita benda nak pergi mari pada menghasilkan, pada memperolehi segala hajat yang dikehendaki kepadanya pada ghalib, pada kebiasaan di dalam masa yang dikehendakinya menyapu atasnya. Ketika dia nak sapu atas moza tu, atas khuf tu, adalah hajat-hajat yang diperlukan. Dia nak pergi situ, nak pergi sini, maka kalau dia pergi jalan pakai benda tu, pakai alas kaki tu pun tak ada masalah, walaupun tak pakai kasut di bawahnya, tetap dia kukuh. Baik, dalam tempoh masa yang dikehendaki menyapu atasnya, iaitu sehari semalam bagi orang yang bermukim. Orang yang bermukim sehari semalam je. Dan yang seumpama orang bermukim, ni maksudnya dia bermusafir, tiba-tiba dah nak cukup 3 hari 3 malam, siapa dah tepat dia. Dia kena mengambil tempoh orang yang bermukim sehari semalam. Dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir, safar yang harus, perjalanan yang harus qasar. Perjalanan yang harus qasar ni adalah perjalanan yang cukup 2 marhalah. Jadi orang yang bermusafir kalau di perjalanan yang cukup 2 marhalah, 80 km, maka dia boleh sapu selama 3 hari. Benda pula sapu sehari semalam, sapu 3 hari. Gini, mudah je sebenarnya. Dia tempoh sapu di atas khuf, dia ada tempoh dia. Tempoh dia kalau orang bermukim, orang yang duduk kampung sehari semalam ni. Kalau orang bermusafir 3 hari 3 malam. Tapi musafir yang boleh sampai 3 hari 3 malam ni adalah bermusafir yang perjalanan tersebut boleh qasar sembahyang. Perjalanan yang boleh qasar sembahyang, yang pertama perjalanan harus, yang keduanya perjalanan cukup 2 marhalah. Sehari semalam, mana sehari semalam? Okey, gini sehari semalam. Katakanlah kita pakai khuf tadi pada pukul 8 pagi. Okey, kita pakai khuf pada pukul 8 pagi. Lepas daripada kita ambil wudu, kita nak turun sembahyang subuh, bangun daripada tidur sembahyang subuh, kita pun ambil wudu. Oh sejuk kita pun cari stokeng yang diperbuat daripada kulit. Kukuh stokeng tu, kita pun pakai. Lepas daripada kita ambil wudu, kita pergi masjid. Lepas daripada kita sembahyang subuh, kita dah pecah. Pukul 8 kita ketuk. Maka pukul 8 tu adalah bermulanya permulaan tempoh sehari semalam.
Apabila kita ketuk, kita nak ambil wuduk lepas daripada tu, boleh kita sapu. Lepas tu kita nak sembahyang zuhur gagang, kita dah pecah lagi dah boleh pecah. Kalau pecah dah ya, nak sapu. Kita dah pecah masa sembahyang zuhur gagang, kita ambil wuduk sampai masa basuh kaki, kita pun sapu je. Lepas tu sampai waktu asar ketuk pula kita nak sembahyang asar, ambil wuduk sampai masa sapu kaki, basuh kaki, kita sapu je. Benda tu boleh buat sepanjang sehari semalam. Sampai ke pukul 8 pagi esok. Bukan tadi pukul 8 kan tadi? Kita pukul 8 start basuh sapu. Dia kira permulaan ini adalah start daripada, bukan start daripada sapu, start daripada berhadas. Start daripada berhadas. Silap, bukan start daripada sapu, start daripada berhadas. Kan kita ketuk pukul 8 kita cerita tadi kan? Ke kita cerita sapu tadi pukul 8? Sapu. Okey, kita kamuskan lagi silap tadi. Kita pakai khuf lepas daripada kita ambil wudu untuk turun sembahyang subuh. Lepas ambil wudu, oh sejuk kita pun cari stokeng. Oh, stokeng ni dah jadi stokeng cara tebal sikit kebetulan masa pergi perhimpunan tabligh tu, kita tengok orang tabligh pakai beli, kita beli kat rasa. Pakai waktu lah. Okey, khuf tu. Pakai. Lepas tu lepas daripada subuh dalam pukul 8 pagi kita ketuk. Okey, 8 pagi tu permulaan pengiraan sehari semalam. Kita nak sapu kat gini, nak sembahyang zuhur. Tak ada masalah sapu sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur sapu pun tak. Sembahyang wuduk lain kena ambil macam biasa, muka basuh, tangan basuh. Cuma sampai kaki je tak perlu basuh, pakai sapu je. Subuh esok kita dah pecah lagi. Maka sama jugalah. Sama juga. Lepas tu mandi kita dah kira lah tu. Lepas tu masalah lain bab mandi tu. Pada mandi hari semalam. Kita tahu cerita tu. Kita nak cerita bab ni. Yang penting jangan cabut. Sampai keesokan nak sembahyang subuh, kita pun bangun subuh, ambil gosok gigi, lepas tu ambil wuduk, sapu atas khuf. Sampai pukul 8 dah ketuk lagi. Okey, kata ulama batal sapu. Dia bukan batal wuduk, batal sapu. Maksud dia batal sapu, jadi dah wuduk tu. Dia kena pecah khuf, basuh kaki, pakai mudah khuf, maka dia boleh pula sehari semalam. Untuk orang yang bermukim. Mana kalau orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Benda tu sehari, 2 hari, sampai ke 3 hari, cukup 3 hari, batal sapu. Kau tidak ketuk lagi lah. Kalau dia ketuk dah, dia ambil wuduk mula, basuh kaki. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada dapat tiada dah. Tiada dapat tiada. Cakap kita benda mesti. Tak dapat tidur. Mesti. Daripada bahawa ada moza itu kuat. Mesti kasut sarung kaki itu kuat, kukuh. Seperti demikian itu boleh gi mari dalam tempoh sehari semalam bagi orang yang bermukim, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Dan jika ada yang memakai moza itu lumpuh, tiada kuasa ia berjalan sekalipun, walaupun dia lumpuh tak mampu berjalan, tetap diambil kira khuf itu mesti kena kukuh. Dan dia tak mampu nak berjalan, dah ambil kira syarat kukuh sebab dia tak berjalan pun dah mesti tetap kena ambil kira, kena kira asal. Itu maksud dia. Dan jika ada yang memakai, maka diketahui daripada yang demikian itu bahawasanya yang memakai moza itu jika ada yang musafir, maka diiktibarkan, dikirakan kuat moza itu sekira-kira dapat dibawa berjalan berulang-ulang kerana hajat kerana hajat safar. Baca kerana hajat sepertiga, memang selok nak jumpa benda nak royak. Kerana hajat safar, apabila kita bermusafir, kita berhenti di satu tempat di RNR, kita nak pergi tandas, kita nak pergi cari makanan, nak pergi situ, nak pergi sini, maka kena ambil kira belaka kukuh lah untuk tujuan pergi mari. Baik. Kerana hajat safar 3 hari 3 malam. 3 hari bukan 3 harus. 3 hari 3 malam. Dan jika ada yang muqim, maka diiktibarkan kuat moza itu sekira dapat dibawa berulang-ulang berjalan kerana hajat muqim yang berada dalam negeri dalam sehari semalam. Jadi kukuh sarung kaki saat itu untuk orang yang bermusafir kena kira tempoh 3 hari. Kukuh benda alas kaki bagi sarung kaki bagi orang yang bermukim kena kira sehari semalam. Baik. Tiada diiktibarkan bagi orang yang mukim itu hajat musafir. Keperluan orang musafir tidak dikirakan untuk orang bermukim. Inilah yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfah. Okey, kalau kita tengok kita dah pakai khuf,
Cuma kita belajar saja je. Kita tak pakai pun khuf. Kita tu maksudnya kebanyakan orang kita lama pun kadang-kadang berpakai. Kadang-kadang berpakai, sejuk-sejuk kita pakai je. Baik, tidak sejuk kita tak pakai, tapi sebenarnya ia tidak kira sejuk ataupun tidak, hukumnya sama je. Cuma dia kadang-kadang kita jaga orang tua. Kita jaga orang tua. Kita jaga orang tua. Jadi orang tua tak nak bangun, jadi kita kena tolong ambil wuduk untuk dia. Maka cara yang untuk mudahlah bagi kita nak ambil wuduk adalah cara kita pakai khuf untuk dia. Kita pakai khuf. Maksudnya sampai masa basuh kaki tak perlu basuh dah, pakai sapu di atas khuf sahaja. Hak yang basuh muka, tangan, lepas tu sapu pada, sapu di atas khuf. Rasanya lebih ringan, lebih mudah daripada sapu di atas ataupun basuh kaki. Okey, habis. Seterusnya, adapun yang dirajihkan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, bahawasanya yang memakai moza itu jika ada ia bermuqim, maka diiktibarkan kuat moza itu sekiranya dapat dibawa berulang-ulang berjalan kerana hajat musafir yang berada dalam safar sehari semalam. Maka tiada memadai moza yang tiada kuat sebab buruk atau nipis sekira-kira jika dibawa berjalan berturut-turut, nescaya carilah ia. Atau ada ia sangat sempit atau sangat luas, sangat sempit, ketat sangat, orang tak guna buat jalan. Dah ketat sangat, dia kira-kira boleh buat jalan. Kau ketat sangat, orang tak guna buat jalan. Atau sangat luas, luas pun tak buat jalan juga, baik cabut semua. Besar sangat. Kaki saya 5-nya je, bahang hak yang saya 10 macam kapal layar. Dia pakai kasut dia, cabut semua. Maka tak ada kira. Sebab dia kira kalau dia pakai saat itu boleh mari. Dan jika ada ia kuat sekalipun, kerana yang dipegang itu tiada dapat dibawa berjalan berulang-ulang. Ini pandangan siapa? Pandangan yang diterjemahkan oleh Imam Ramli. Imam Ramli kata gini, kukuh saat itu, orang yang duduk kampung pun kena kira sehari semalam hajat yang diperlukan untuk guna oleh orang bermusafir. Orang musafir memang dia lebih teruk penggunaan dia berbanding dengan orang yang bermukim. Kita orang bermusafir di zaman kita rasa mudah berbanding dengan zaman dulu. Suatu ketika dahulu apabila orang tu bermusafir sampai satu tempat, untuk berehat di tempat tersebut dia akan pergi cari air, dia akan lantik orang cari kayu api. Orang ni nak makan, dan ni mudah je, dah cari kedai je. Bukan cari kedai, pilih kedai. Bukan cari kedai, pilih kedai. Kedai ni tak sedap, cari kedai ni. Buka dulu Google mana hak yang sedap sikit. Kedai bini muda, dia hak sedap. Di Semayang kan ada kedai bini muda kan. Sebenarnya bukan bini muda, itu lelaki dia nama muda. Viral sekejap. Ni sedap pakai gigi dah sekarang. Maksudnya zaman kita mudah, zaman kita bukan cari, bukan pilih pula zaman kita. Dulu dah sampai di satu tempat, air tak ada, kena pergi cari air, atau orang tu cari air. Pergi cari air, lepas tu pergi cari, lepas tu mari pula, pergi cari kayu api, mari pula. Jadi perjalanan pergi cari air, mari pergi cari kayu api, itu dipanggil dia hajat-hajat yang diperlukan oleh orang yang bermusafir. Jadi mesti kena kukuh. Jadi kalau nak pakai benda tu, pergi ambil air, mari mula pergi cari kayu api, mari mula pergi cari batu tu buat tuku nak masak, mari mula, tak ada masalah. Cari makanan binatang untuk main, nak pergi makan binatang, boleh. Maka ketika itu barulah dinamakan sebagai kukuh. Kena kira sehari semalam untuk keperluan hajat orang bermusafir. Ni apa yang dirajihkan oleh Imam Ramli. Manakala Imam Ibn Hajar kata dah mu orang kampung, kira kampung hajat orang kampung dah seteruk hajat orang yang bermusafir. Asal kata kukuh, duk orang kampung kata kukuh, sehari semalam kukuh lah. Walaupun sehari semalam untuk orang musafir dah kukuh. Hukum kukuh dah lah. Jadi masalah tu berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ar-Ramli. Syarat yang kelima, hendaklah ada kedua moza itu menegahkan, menghalang ia daripada terus air, daripada serap air masuk kepada kaki, lain daripada tempat jahitnya. Kalau tempat jahit tak ada masalah, dimaafkan. Jika ditumpahkan air atas keduanya, maka tiada memadai. Kalau kita cuang air atas dia, maka tak masuk air dalam. Bukan mesti kena cuang. Kalau cuang tak masuk air dalam. Kalau masuk juga melalui jahitan-jahitan, itu tak ada masalah. Maka tiada memadai moza yang ditenung daripada benang atau bulu atau barang sebagainya, kerana yang dipegang itu tiada menegah ia daripada terus air kepada kaki. Jadi kalau orang tanya apakah hukum sapu di atas tokek, maka tidak dibolehkan. Jelas yang disebut dalam kitab. Ini khusus pandangan mazhab Imam Syafi'i.
Dan jika ada ia kuat sekalipun walaupun kukuh, tetapi jika ada moza yang tenung itu menegohkan ia daripada sampai air, dia pakai benang tu memang benang hok yang kali air tebal pula dia buat, memang tak masuklah air. Sebab tebalnya dan rapat benangnya, maka iaitu memadai. Benang tebal lepas tu rapat pula, curah air pun dah masuk, maka tu tak ada masalah, tu adalah memadai. Syahadan, apabila memakai seorang akan dua moza pada tiap-tiap daripada dua kakinya, seperti dipakainya satu moza kemudian maka dimasukkannya pula moza yang kedua di luarnya, yang adalah kedua moza itu kuat sekira-kira patut keduanya itu disapu, maka iaitu ditilik. Jika dimasukkannya tangannya antara dua moza itu, maka disapunya moza yang di dalam, maka iaitu memadai akan dia sapunya. Okey, gini. Sekarang ni dia pakai dua moza. Maksudnya dua sarung kaki. Yang pertama, lepas tu dibahas pula yang kedua, sejuk sangat dak padang se, pakai dua. Dia musim sejuk Allah. Memang pakai dak padang se. Apa kalau musim sejuk tu kan pakai baju sejuk tu kadang 3 lapis membakar. Sejuk. Orang yang biasa duduk negara sejuk tahulah. Sejuk Allah. Masa duduk Syria dulu lah. Turun negatif 3. Negatif 3 ni tahu sejuk. Memang sejuk sungguh. Air hok yang kita tok, air hok yang dalam taki yo. Lepas tu kita buka paip yo. Tek nitik. Sebab benda air batu jadi. Memang sejuk kan. Allah, jalan atas ni macam jalan atas air batu. Kalau pakai stoking hok nipis tu tak jadi. Pakai stoking 2-3 pakai stoking. Pakai baju sejuk 2-3. Okey. Kita pakai sarung kaki 2-3 kita pakai. Sebagai contoh 2 ke 3 ke tak kira banyak lapis bukan se. Kalau se je lah. Lepas dah ni 2. Katanya apabila memakai seorang akan dua moza pada tiap-tiap daripada dua kakinya, hok kanan pun 2, hok kiri pun 2. Seperti dipakainya satu moza kemudian maka dimasukkannya pula yang kedua di luarnya. Dan adalah kedua moza itu kuat, hok atas pun kukuh, hok bawah pun kukuh. Sekira-kira patut keduanya untuk disapu. Kita nak sapu ni pun boleh kalau kita pakai ni saja, nak sapu bawah tu pun boleh kalau dipakai dia saja. Okey. Katanya maka itu ditilik. Kena tengok dulu. Jika dimasukkannya tangannya antara dua moza itu, maka disapunya moza yang di dalam, maka itu memadai akan dia sapunya. Dia pun ambil tangan dia pun masuk celah tu, lepas tu dia sapu hok dalam. Maksudnya apabila pakai dua, hok ni pun boleh sapu, hok atas pun boleh sapu, kena sapu hok bawah. Nak royak gitu. Tak memadai sapu hok atas. Mesti kena sapu hok bawah. Lepas tu cara dia ke mana? Pada tangan sikit. Dia bukan mesti banyak, sapu sikit je. Cukup dah. Sapu sikit je, beres selesai. Tapi mesti kena sapu hok yang di dalam. Dan jika disapunya moza yang di luarnya juga, kalau disapu hok luar dan sampai air kepada moza yang di dalam daripada tempat jahitnya, disapu luar tapi masuk kena dalam, baik, maka jika ditilik. Nanti dulu kena tengok dulu. Jika dikosaknya hanya menyapu moza yang di luar juga, maka itu tidak memadai. Kalau kosak nak sapu luar, bukan nak sapu dalam, tapi air kena dalam, tak memadai. Kerana diperoleh sorif. Sorif ni iaitu perkara yang memalingkan. Asal kena sapu bawah tapi digi sapu tempat lain, tempat yang tidak patut. Walaupun sapu kepada tempat yang patut, tetap tidak memadai. Iaitu kosak menyapu moza yang tidak sah menyapu dia dengan sendirinya. Itu dipanggil sorif. Dan jika dikosaknya dengan dia menyapu moza yang di dalam juga. Kalau kosak nak sapu hok yang di dalam, tapi sapu kat luar melalui lubang jahit. Satu. Yang keduanya, atau tiada dikosaknya menyapu suatu jua pun, siapa masa ni sapu air. Sapu air tak ada kosak untuk sapu atas saja, tidak kosak untuk sapu bawah saja. Maka pada dan jika dikosaknya dengan dia menyapu moza yang dalam jua, atau dikosaknya menyapu keduanya, kedua, atau tiada dikosaknya, 3, maka pada 3 surah ini memadailah akan dia sapunya. Inilah pada 2 moza yang patut keduanya sapu, yang kuat lah. Okey, buat kesimpulan sebelum kita baca hak yang lain. Gini, dia kata sekarang ni seorang tu dia pakai 2. Yang kedua-dua tu kalau dia pakai berasingan, hak ni dipakai suku, hak ni pakai suku, kedua-dua boleh sapu belaka. Sebab cukup syarat. Apabila dia pakai dua-dua, maka hak yang tempat sapu bukan di atas tapi di bawah. Okey, arti nak ke bawah. Tempat sapu di bukan hak atas tapi hak bawah.
Jadi kalau dia sapu bawah je lah, selesai satu. Lepas tu kalau dia sapu atas, dia sapu bawah, dia sapu atas, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah air mengalir pada bawah. Kemungkinan yang kedua, air tak mengalir. Kalau air tak mengalir, hak ni tidak memadai. Sebab dia sapu pada tempat hak yang tidak sah dia sapu. Okey je lah. Yang ketiga, air mengalir bawah. Jadi apabila air mengalir bawah, kena hak bawah. Maka hak yang air mengalir bawah ni, dia tubik beberapa pecahan, beberapa pembahagian. Yang pertama, dia kosak nak sapu hak atas, bukan nak kosak sapu bawah. Jadi secara kebetulan air mengalir bawah, tapi tujuan nak sapu hak atas. Okey, boleh faham kan? Maka ni tidak memadai. Sebab ni, sebab dia kosak untuk sapu bahkan bukan pada tempatnya, tapi secara kebetulan kena pada tempat, tidak memadai. Yang kedua, dia kosak nak sapu bawah, tapi pergi sapu atas kerana dia tahu bahawasanya air akan masuk sapu bawah. Itu memadai. Yang ketiga, dia kosak nak sapu dua-dua. Dah boleh sapu dah kedua-dua, hak atas pun kena, hak bawah pun kena, sebab dia faham kan ada jahitan, ada lubang sikit. Maka hak ni memadai. Yang keempat, tak ada kosak benda sampai masa dia ambil air sapu, bukan nak dia tak ada kosak untuk sapu hak atas saja, tak ada kosak untuk sapu hak bawah saja, tidak kosak sapu untuk dua-dua, tapi dia sapu je. Maka kalau kena air bawah, kata ulama, memadai. Baik. Muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, adapun jika ada moza yang di dalam itu tidak patut disapu, dalam stoking, luar kasut yang tutup sampai muka lali, ada stoking mana boleh sapu, maka adalah hukumnya seperti lapis moza yang di luar jua. Maka kedua moza itu seperti hukum satu moza, maka hendaklah disapunya moza yang di luar. Kalau orang pakai stoking dalam, lepas tu pakai kasut luar, sapu atas kasut tu lah. Sebab stoking tidak memadai sapu. Dan ada pun jika ada moza yang di luar itu tidak patut disapu, maka itu tidak kebilangan. Hak yang dalangnya, hak kukuh, hak luar tu hak comel je. Hak comel je pakai kain suku pula luar, sebab hari pengantin ni. Jadi nak lawa sikit, maka tidak dikebilangan, tidak dikira lah. Maka adalah disapu moza yang di dalam jua dengan memasukkan tangannya antara dua moza. Tetapi jika disapunya moza yang di luar jua dan sampai air kepada moza yang di dalamnya, maka padanya 4 surah. Pada satu surah, 4 surah ni 4 bentuk permasalahan, sama dengan tadi, ada 4 tadi. Pada satu surah tidak memadai. Kalau mana hak yang tidak memadai, dikosak sapu hak atas saja, tidak memadai akan dia sapunya, iaitu apabila dikosak hanya menyapu moza yang di luar juga. Dan pada 3 surah ni bentuk 3 permasalahan lagi adalah memadai akan dia sapunya, iaitu apabila dikosaknya moza yang di dalam juga. Ia nak sapu di hak dalam, tapi dia sapu hak luar supaya air masuk dalam. Atau dikosaknya menyapu kedua-duanya, sapulah kedua-dua biar basah belakang dua-dua. Atau tiada dia kosaknya menyapu suatu jua pun, hak atas pun tak, hak bawah pun tak, dua-dua pun tak, tapi sampai masa sapu dia pergi sapu, kena air. Dan jika ada moza yang di luar dan yang di dalam, tiada patut keduanya disapu. Luar stoking, dalam pun stoking, semuanya daripada kain hak yang nipis sebagai contoh, maka iaitu tidak memadai menyapu suatu daripada keduanya. Okey, habis. Dan jika ada kedua moza itu patut disapu, kemudian maka mendatang cari pada moza yang di dalam, padahal adalah yang memakai dia itu lagi dalam taharah basuh atau taharah sapunya. Okey, kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Jadi kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Assalamualaikum. Ya, pertama ni sebelum ini kita ada sudah mengatakan ada orang yang membenci atau tak suka menyapu itu kan. Jadi tapi afdal disuruh dia buat kerana apa ibadah. Bagaimana kalau dengan solat jamak dan kasar ni, ada orang yang kata tak suka kan, mereka. Okey. Jadi masalah sapu di atas moza ataupun sapu di atas khuf yang kita bincang sebelum ni, hukum dia adalah harus. Dia adalah rukhsah, keizinan yang diizinkan oleh syarak. Yang mana lebih aulanya, lebih utamanya adalah basuh kaki berbanding sapu di atas khuf. Hak yang comelnya adalah basuh, sebab basuh adalah asal. Namun kata ulama, di sana ada beberapa permasalahan yang mana hak yang paling afdal sapu berbanding dengan basuh. Basuh dah afdal untuk dia, basuh kaki dah afdal, hak yang afdal sapu.
iaitu orang yang dalam hati dia tidak suka untuk sapu di atas khuf. Bila mari dan perasaan tak suka sapu di atas khuf, maka lebih afdal sapu. Kerana sapu di atas khuf adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebut bahawasanya dia meriwayat tidak kurang daripada 70 orang sahabat yang meriwayatkan Rasulullah sapu di atas khuf. Okey. Jadi oleh kerana nak didik diri dia supaya dia suka kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka lebih afdal kepada dia adalah sapu. Manakala jamak dengan qasar. Jamak dengan qasar adalah kedua-dua perkara ini adalah rukhsah, kelonggaran yang syarak beri. Qasar ni sembahyang 4 buat 2. Manakala jamak, sembahyang zuhur kita gabung dengan sembahyang asar, sembahyang maghrib kita gabung dengan sembahyang isyak. Qasar dengan tamam ni kita buat 4, hak sembahyang 4 kita buat 4. Qasar sembahyang 4 buat 2. Qasar dengan tamam kita tengok. Mazhab Imam Syafi'i kata kalau 2 marhalah tapi tak sampai 3 marhalah, maka lebih afdal adalah tamam. Kerana mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh buat qasar melainkan apabila cukup 3 marhalah. Jadi untuk meraihkan khilaf, maka lebih afdal dia buat tamam. Manakala 3 marhalah ke atas, maka lebih afdal dia qasar. Lebih afdal dia qasar berbanding dengan dia buat tamam. Kerana nak meraihkan khilaf, mazhab Hanafi mewajibkan orang tu buat qasar. Tak boleh dia buat tamam. Mazhab Hanafi. Okey. Jadi bab qasar maksudnya tidak ada isu. Yang ada isunya adalah bab jamak. Masalah jamak ni kita gabungkan 2 sembahyang. Mana lebih afdal kita gabungkan 2 sembahyang dengan kita sembahyang setiap sembahyang dalam waktunya? Kata ulama yang lebih afdal adalah kita buat sembahyang setiap sembahyang dalam waktunya. Hak tu hak yang lebih afdal. Lebih afdal kita buat sembahyang setiap sembahyang dalam waktunya. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya berapa lebih afdal kita buat sembahyang 2 sembahyang dalam waktunya? Sebab kerana nak meraihkan khilaf. Kerana mazhab Hanafi kata tidak ada jamak. Mazhab Hanafi kata tidak ada jamak. Tapi pandangan mazhab Hanafi tidak tepat dalam masalah ni. Baik, mazhab Hanafi kata tak ada jamak. Majoriti ulama kata ada jamak. Baik, untuk meraihkan khilaf maka lebih afdal adalah kita tidak jamak. Kita buat sembahyang zuhur dalam waktunya, asar dalam waktunya, maghrib dalam waktunya, isyak dalam waktunya, subuh dalam waktunya. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata lagu mana? Melainkan bagi orang yang ada dalam hati dia perasaan tidak suka kepada jamak, sedangkan dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i, maka ketika itu lebih afdal bagi dia adalah melakukan jamak untuk menghilangkan perasaan tersebut. Kerana perasaan tidak suka sebenarnya adalah tidak suka terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, wallahu a'lam. Ya. Okey. Hukum sujud sahwi menurut mazhab Imam Syafi'i hukum dia adalah sunat. Hukum dia adalah sunat. Maksudnya dia hukum dia adalah sunat bagi orang yang melakukan kesilapan dan kesalahan yang menyebabkan sunat dia sujud sahwi. Kalau dia tidak sujud sahwi sekalipun tetap sembahyang dia sah, sebab hukum sujud sahwi adalah sunat. Namun kadang-kadang hukum sujud sahwi bertukar menjadi wajib. Hak yang asal sunat bertukar menjadi wajib. Bila menjadi wajib sujud sahwi? Iaitu ketika tu imam sujud sahwi, maka wajib makmum kena sujud sahwi. Wujud sujud sahwi menjadi wajib kepada makmum apabila imam sujud sahwi. Dan kadang-kadang hukum sujud sahwi adalah haram yang membatalkan sembahyang. Bila? Ketika imam melakukan kesilapan, tapi imam dah sujud sahwi, tiba-tiba makmum pergi sujud sahwi, sedangkan makmum saat itu makmum muafiq, maksudnya dia akan bagi salam dengan tu imam. Silap. Ambil silap masalah ni. Astagfirullah. Bukan. Silap. Tak kena. Dia sebenarnya apabila tu imam tak sujud sahwi, tetap makmum sunat sujud sahwi. Okey, silap. Bukan haram. Gini, hak yang haram sujud sahwi, contoh lain. Ambil kena hurah dulu. Kalau sekiranya tu imam 3 tahiyat awal, maka sunat tu imam sujud sahwi. Apabila tu imam sujud sahwi, makmum wajib kena sujud sahwi. Kalau tu imam tak sujud sahwi, tetap sembahyang tu imam sah, kerana sujud sahwi adalah sunat. Adakah disunatkan makmum sujud sahwi? Ya, disunatkan makmum sujud sahwi setelah daripada salam imam. Okey je lah. Tu imam bagi salam, tu imam tak sujud sahwi. Makmum sunat tak sujud sahwi? Sunat sujud sahwi. Sunat. Okey. Hak yang haram sujud sahwi adalah dia tidak melakukan apa-apa kesalahan tiba-tiba pergi sujud sahwi. Itu baru haram.
Tak ada benda pun saja relax sujud sahwi. Dia apa sujud sahwi? Saja nak sujud sahwi. Ha? Was-was. Was-was. Okey, jadi hukum sujud sahwi pada asalnya adalah sunnah, kadang-kadang bertukar menjadi wajib, kadang-kadang bertukar menjadi haram. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Ya. Dia sapu di atas khuf, mesti solat tu pakai khuf. Sebab dia di antara perkara yang membatalkan sapu di atas khuf adalah apabila kita pecah khuf. Jadi kita nak sembahyang, kita pecah batal sapu, kena basuh kaki mudah. Jadi mesti kena sembahyang dengan memakai khuf. Pakai kasut kita dah pecah. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.